RM700,000 demi dendam pekerja teraniaya. Pada 8 Januari lalu, Mahkamah Tinggi Kota Baru membenarkan permohonan Datuk Paduka Husam Musa bagi mendapatkan perintah injunksi Erin Ford terhadap sebuah bangunan yang dipanggil Wisma Tok Guru. Injunksi Erin Ford adalah perintah untuk mengekalkan keadaan seperti biasa sementara rayuan belum didengar dan diputuskan. Ini bermakna Wisma Tok Guru yang terletak di Salur, Kelantan itu kembali kepada keadaan sebelum PAS membeli tanah tersebut dengan harga RM700,000 menggunakan nama Setiausaha Kerja PAS Yasin Yusof, kata Peguam Husam Hanifah Maidin. Mengadakan program semaya, hajat, majlis kesyukuran dan juga ceramah di tanah yang baru kita beli baru-baru ni. Walaupun ada orang kata bapa pah ni bersungguh beli tanah tidak luas mana, harganya pula mahal, 700,000. Dia sepatutnya tak tanya gitu kita, sebab mengikut maklumat yang ada pada kita, dia kita tawar 1 juta lebih untuk beli. Mana mahal 700,000 dengan 1 juta. Dan kalau tanah ni tidak penting, kecil saja. Bapa ya dia bersungguh sangat tak saya tubik perkara ni. Mudah ya. Kalau tanah ni tak ada rega, tanah sepi, dua gapo lagi? Dua gapo dia lagi? Tubik-tubik lah. Dah pitih banyak, dia beli tanah lain lah. Kalau tak ada tanah, tak padai tanah atas bumi, buat wisma ni atas langit. Tu yang mudahnya. Bagi kita benda ni besar. Walaupun tanah ni kecil, kalau harga mahal pun kita pakat cari pitih beli. Bapa? Sebab bagi pandangan hamba dan pandangan parti, kejayaan kita memiliki tanah ni sebenarnya satu kejayaan besar dari sudut strategi peperangan. Kalau kita perang, kita tahu yang kubu. Itu dari segi perang. Jadi hari ni kita masuk dalam kubu musuh. Kita berjaya waktu bik daerah dia. Kita pacok daerah kita dan insya-Allah lepas pada cara 4/12 kita akan cak ijah semua bangunan ini insya-Allah. Husam telah memfailkan saman pemula ke atas Setiausaha Kerja itu untuk meminta perintah pengisytiharan deklarasi yang beliau berhak menduduki tanah itu atas prinsip yang dipanggil prinsip equity keadilan. Ini kerana Husam bukan setinggan tetapi duduk dengan kebenaran pemilik asal, iaitu arwah Datuk Rosli Ibrahim. Yang pertama, saya tak nak bincang sangat isu ni dalam ceramah saya kerana ini seakan-akan isu kepartian amanah ataupun isu kepribadian saya. Sedangkan perjuangan kita adalah untuk rakyat jelata, kita bergaduh hal kita. Tetapi oleh kerana adanya pertanyaan ini, saya berikan penjelasan ringkas. Yang pertama ialah bangunan tu ada dua. Satu bangunan lama yang dibina oleh Allahyarham Datuk Rusli semasa dia adun Parti Melayu Semangat 46 tahun 90. Ya. Jadi pejabat dia adalah pejabat adun Salor Parti Melayu Semangat 46. Kemudian bila saya jadi adun di situ pada tahun 2008, Datuk Rusli masuk PAS tahun 2007, saya telah berbincang dengan dia, dia kata tak apalah, Datuk ambil kerana Datuk adalah adun Salor. Maka selama-lamanya kalau saudara lihat letterhead ataupun signboard pejabat, itu adalah pejabat adun Salor. Tidak pernah pejabat PAS Kubang Kerian atau PAS MTD Salor, tak pernah. Pejabat adun Salor. Ya. Kerana Datuk Rusli secara lisan beri pada keizinan pada saya untuk gunakan pejabat itu. Bila saya dapati pejabat itu sempit pada tahun 2009 bulan Februari, selepas izin dia, saya buat satu bangunan baru secara upahan. Barang saya beli sendiri daripada pembekal, kemudian upah satu kontraktor untuk buat.
untuk jimatkan kos. Tak ada langsung minta derma daripada PAS, ahli PAS ataupun pemimpin PAS. Tak pernah buat jamuan laksa untuk kutip derma, keluarkan resit borang untuk kutip derma, ceklah Esko Kelantan satu sen pun saya tak minta daripada dia, Ahmad Yaakob saya tak minta, Ni Amar saya tak minta, satu orang pun tak derma. Nasruddin Singa Kelantan pun dia tak ada derma. Ya? Tak ada siapa yang derma. Ya? Mana duit ni dapat? Sebahagian duit ni daripada Datuk Rosli. Kerana dulu dia pernah saman saya menang saman itu. Oh. Jadi bila saya menang saman, dia bayar pada saya. Dan dia menderma sebahagian. Saya menderma duit saya sebahagian. Rakan-rakan saya masa universiti dulu, ya, yang dulu saya ahli usrah universiti, yang minta saya jadi petugas PAS. Pada waktu itu sebahagian besar masih rapat dengan saya. Saya minta duit sikit. Derma. Dan bukan bayar sekaligus. 5,000 sekali bayar, 10,000 sekali bayar, 2,000 sekali bayar. Tak adalah bayar 200,000 sekali bayar, tak ada. Alhamdulillah saya simpan semua rekod perbelanjaan itu. Oleh kerana saman pemula itu belum dibicarakan dan PAS menurut Husam sering mengganggunya, maka beliau memohon perintah injunksi interim yang dipanggil injunksi interlokutori sehingga kes saman pemulanya diputuskan oleh mahkamah. Malangnya mahkamah tidak memberi perintah injunksi itu, kata Hanifah. Namun setelah merayu di Mahkamah Rayuan, satu perintah injunksi Rinford telah diberikan untuk mengekalkan keadaan status quo iaitu sebelum tanah dijual. Sementara itu, waris-waris arwah Datuk Rosli juga sedang membuat tuntutan harta pusaka faraid ke atas semua harta arwah termasuk tanah itu di Mahkamah Syariah. Dalam perkembangan lain, The Malaysian Insight melaporkan akhbar lidah rasmi PAS, Harakah telah memberhentikan semua kaki tangannya berkuat kuasa 31 Disember yang lalu. Semua 20 kaki tangan itu kemudian ditawarkan perkhidmatan secara kontrak selama 6 bulan dengan tawaran gaji 1/3 daripada gaji asal atau minimum RM1,000, kata kaki tangan terlibat yang enggan dikenali. Kontrak baru dengan galeri media serba Sendirian Berhad ditawarkan berkuat kuasa serta merta selepas pemberhentian iaitu pada 1 Januari tahun ini. Semua mereka sebelum ini digajikan oleh Jabatan Penerangan PAS Pusat. Difahamkan ada di antara kaki tangan tersebut enggan menerima kontrak baru itu dan memilih mencari pekerjaan di tempat lain. Mereka juga mendakwa belum menerima bayaran penuh gaji November tahun lalu. Lapor The Malaysian Insight memetik sumber yang tidak dinamakan. Pengurusan Harakah mengaku menanggung hutang lebih RM2 juta kepada pencetaknya, Angkatan Edaran Enterprise Sendirian Berhad. Memang betul hutang terkumpul Harakah kepada penerbit yang dimaksudkan ialah RM2.2 juta, kata Zainal Abidin Kidam dipetik The Malaysian Insight. Di zaman kegemilangannya, akhbar yang mula diterbitkan pada 1987 pernah mencatatkan rekod edaran tertinggi sehingga 400,000 naskah terjual ketika Demam Pilihan Raya Umum 1999. Apa pentingnya Wisma Tok Guru berbanding kemelut keuangan yang dihadapi Harakah? Naib Presiden PAS Muhammad Ammar Abdullah berkata, pengambilan Wisma Tok Guru adalah strategi perang. Ia bertujuan untuk melemahkan musuh dengan menawan kubunya. Ini benar-benar cerita sedih campur kelakar, tulis bekas aktivis PAS Jamzuri Ardani dalam Facebooknya. PAS Kelantan sanggup beli tanah sekangkang kera dengan harga RM700,000 semata-mata kerana hasad dan dendam terhadap amanah Kelantan. Menghalau keluar Datuk Husam dari Wisma Tok Guru lebih penting dari membela nasib petugas parti sendiri. Ini doktrin perjuangan yang sangat aneh, kata Jamzuri yang kini memegang jawatan pengarah komunikasi Amanah Selangor. Bagaimanakah PAS boleh dipercayai untuk membuat keputusan yang lebih besar bagi pembangunan negara jika perihal memilih keutamaan antara membalas dendam terhadap Husam Musa dengan membayar gaji pekerja, itu pun gagal? Bagaimanakah PAS boleh diakui sebagai parti yang memperjuangkan Islam jika asas keinsanan meringankan kesusahan,
kesulitan dan membantu saudaranya di dunia itu pun gagal. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.